Isu 12 aset luar pesisir didedah kertas Pandora Daim disiasat SPRM. Bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin didakwa mengadakan pertemuan sulit dengan 3 operator politik parti pembangkang sejak beberapa hari lalu. Rakan lama dan sekutu Tun Dr. Mahathir Mohamad itu didakwa membuat perancangan untuk mengugut kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perancangan tersebut dikatakan bagi mengelak pendakwaan terhadap salah laku membabitkan jutaan ringgit wang negara yang dihadapi oleh pihak tertentu sekarang. Sebelum ini, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dilapor sedang menyiasat kekayaan di luar negara milik Daim dan keluarganya seperti didedahkan kertas Pandora. Daim bersama seorang lagi anak bekas Perdana Menteri telah dipanggil SPRM pada Februari lalu. Utusan Malaysia melaporkan bekas menteri itu telah diminta menjelaskan aliran wang dan pelaburan ke dalam 12 syarikat luar pesisir yang berdaftar atas namanya dan ahli keluarganya di luar negara. Penyiasat juga dilaporkan sedang menyiasat sama ada dana itu datang daripada projek kerajaan atau tidak. Laporan itu tidak menyebut nama Daim, sebaliknya merujuk kepada bekas Menteri Kewangan berusia 84 tahun. Mereka juga tidak menamakan orang lain yang disoal siasat oleh pihak berkuasa. Sumber yang tidak dinamakan dilaporkan memberitahu media tempatan bahawa siasatan masih di peringkat awal dan lebih ramai orang mungkin akan disoal berhubung kertas Pandora tidak lama lagi. Aliran wang kepada pelaburan asing dan kemudian penemuan laporan kertas Pandora sedang dikaji dengan teliti dan siasatan sedang dijalankan untuk melihat sekiranya terdapat sebarang unsur jenayah seperti yang dinyatakan dalam laporan antarabangsa itu, kata sumber itu. Individu yang dipanggil untuk disoal siasat tidak akan dinamakan seperti amalan biasa berhubung orang yang belum didakwa di mahkamah. Kertas Pandora ialah kerjasama global yang diketuai oleh Konsortium Antarabangsa Wartawan Penyiasatan ICIJ dan berdasarkan 11.9 juta rekod sulit yang bocor daripada 14 penyedia perkhidmatan kewangan luar negara. Siasatan rentas sempadan mendedahkan lebih 300 ahli politik, ahli perniagaan dan penjenayah di seluruh dunia menggunakan shell company di beberapa tempat perlindungan cukai untuk menyembunyikan kekayaan mereka. Turut menyerokkan aset bernilai ratusan trilion ringgit sejak 25 tahun lalu ialah bilioner, selebriti, pemimpin agama dan pengedar dadah. Rakan media ICIJ di Malaysia juga mendedahkan bahawa 2 anak lelaki Daim adalah pemegang saham sebuah syarikat Shell yang memegang hartanah berjuta-juta dolar di London. Bagaimanapun, Daim menafikan sebarang salah laku. Mempunyai entiti luar pesisir tidak menyalahi undang-undang, tetapi dalam beberapa keadaan amalan itu dikaitkan untuk mengelak cukai. Dalam kes lain, ia cubaan untuk mengekalkan kerahsiaan atas pelbagai sebab. Bersatu ambil tindakan undang-undang terhadap 4 ahli parlimennya lompat parti. Parti Bersatu memohon kebenaran mahkamah untuk memulakan prosiding semakan kehakiman bagi mendapatkan peristiharan bahawa kerusi Parlimen Papar, Batu Sapi, Ranau dan Sipitang sudah dikosongkan. Permohonan kebenaran itu difailkan Naib Presidennya, Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi dan Datuk Kapten B. Muhammad Suhaimi Yahya selaku pegawai awam parti berkenaan. Ia menamakan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Johari Abdul dan 4 ahli parlimen kawasan terbabit Datuk Arimizan Muhammad Ali Papar, Khairul Firdaus Akbar Khan, Batu Sapi, Datuk Jonathan Yasin Ranau serta Matlabi Musa Sipitang sebagai responden pertama hingga kelima. Dalam permohonan kebenaran itu, Bersatu memohon peristiharan untuk membatalkan keputusan Johari melalui surat bertarikh 16 Januari lalu yang menyatakan responden kedua hingga kelima sudah memberikan penjelasan dan mengesahkan bahawa tiada berlakunya kekosongan berdasarkan tafsiran Perlembagaan GRS dan Perlembagaan Bersatu. Bersatu juga memohon peristiharan bahawa 4 ahli parlimen terbabit sudah berhenti menjadi ahli Dewan Rakyat mengikut perkara 41A Perlembagaan Persekutuan dan memohon perintah supaya Johari mengesahkan berlakunya kekosongan luar jangka bagi semua kerusi parlimen berkenaan.
Parti itu turut memohon perintah supaya Johari memaklumkan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR mengenai kekosongan itu dalam tempoh 21 hari dari perintah terbabit. Sekiranya kebenaran diberikan dan sementara menunggu pendengaran semakan kehakiman, Bersatu memohon perintah penzahiran supaya responden mengemukakan kesemua surat menyurat dan rekod kepada dan daripada Johari berhubung maklumat dan penjelasan mengenai pemberhentian semua ahli parlimen terbabit, pengesahan bahawa tiada berlakunya kekosongan luar jangka. Pemimpin Amanah Datuk Mahfuz Omar diminta merujuk kepada peguamnya sebelum membuat dakwaan terhadap Datuk Seri Muhammad Sanusi kononnya gagal membayar tuntutan saman fitnah terhadapnya. Menteri Besar Kedah itu berkata semua urusan diserah kepada peguam sejak perbicaraan itu bermula sehingga tamat. Semua urusan diuruskan oleh peguam dan bukannya antara saya dan dia. Nampak sangat nak raih publicity, katanya di sini semalam. Mahfuz yang juga pengerusi Amanah Kedah sebelum ini mendakwa Sanusi gagal membayar saman sebanyak RM120,000 seperti mana diputuskan Mahkamah Rayuan Putrajaya sebelum ini. Malah melalui kenyataan yang dilaporkan media, bekas ahli Parlimen Pokok Senak itu juga akan menuntut pampasan 2 kali ganda iaitu RM240,000 sekiranya masih gagal dilunaskan. Sanusi juga berkata beliau sudah mengarahkan peguam membuat bayaran tuntutan berkenaan. Tidak perlu berpolitik seperti era tahun 1960-an sebab ia tidak sesuai lagi. Rakyat sudah cerdik tentang minta duit, buat TikTok nak cetus buruk sangka kepada pihak lain, katanya.